المتقين وقائد أصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan untuk kita sambung kembali pengajian kita tuan-puan. Insya-Allah kita akan sambung masih lagi dalam perbincangan ciri ketuhanan yang ke-9 daripada 20 ciri ketuhanan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, ciri ketuhanan yang ke-9 yang nama dia ialah ilmun ataupun nama dia ialah pengetahuan ataupun bahasa kita secara mudahnya dipanggil Allah ini mempunyai ciri ataupun sifat berpengetahuan, sifat yang dia tahu segala perkara. Baik, kita akan sambung malam ni dalil, dalil aqli dan dalil naqli. Muka surat 24 di tengah itu, perenggan di tengah. Dan dalil atas ada ilmun pada Allah. Dan baris ke-10 dari bawah. Surat 24 itu perbincangan berkaitan dengan dalil Allah mempunyai sifat ilmu. Apakah dalil yang kita faham kata Allah Ta'ala ini ada ciri yang nama dia ilmun. Mana dalil? Dalil ini ada dua, selalu kita sebut. Dalil yang pertamanya adalah dalil naqal, dalil yang menggunakan akal, cara fikir kita menghasilkan rizab dia ataupun keputusan dia. Mesti Allah Ta'ala mempunyai sifat yang bernama ilmu. Itu dalil menggunakan akal kita. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua iaitu menggunakan dalil naqal. Naqal ni dalil yang diambil daripada Al-Quran. Kedua-dua itu dia ada, dia kemukakan dalam kitab kita. Baik, sebelum kita baca dalil ataupun cara fikir untuk membuktikan bahawa adanya Allah Ta'ala dan adanya sifat di diri Allah yang nama dia ilmu, cara fikir. Jadi sebelum tu kita ulang balik tuan-puan. Yang kata sifat ini supaya kita clear sebelum kita sambung dalil. Yang kata sifat ilmun pada Allah Ta'ala ni iaitu satu sifat yang betul-betul ada, wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala tata'allaku bisyai'i ala wajhil ihatati ala ma huwa bihi dunas sabqi khafa'i. Itu takrif ataupun dipanggil makna pengetahuan. Makna yang kata ilmun, tahu itu. Iaitu satu sifat yang ada, yang betul-betul ada, yang real bahasa kita. Yang real ada pada diri Allah. Duduk di mana sifat ini? Bukan duduk di bibir kita, bukan duduk dalam buku, dalam kitab kita. Dia duduk di diri Allah Ta'ala. Itu dia panggil qa'imah. Kalau bertemu dalam istilah bahasa Arab, qa'imatu bizatihi ta'ala. Kalau dalam bahasa Jawi ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil, dalam bahasa Jawi lama dia panggil berdiri pada diri Allah. Maknanya, makna berdiri pada diri Allah, ada pada diri Allah. Ada terjemahan tuan-puan dia terjemah dengan melekat. Itu lama lagi. Melekat. Sifat ni melekat pada diri Allah. Lagi klasik terjemahan melekat. Maksud melekat tu qa'imah. Qa'imatun bizatihi ta'ala. Iaitu ada sifat ini pada diri Allah. Itu makna qa'imah. Dia beradanya ilmun ini, tahu ni berada pada diri Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sebab adanya sifat ilmun ini, maka dia panggil satu sifat yang ada pada diri Allah yang berhubung dengan sesuatu. Yang orang panggil apa? Yang tahu, yang mengetahui sesuatu secara meliputi. Itu inkishaf. Dia tahu ni, tahu cara dia macam mana? Secara meliputi, secara jelas. Kita pun tahu, tapi tak jelas, kurang jelas, tak sama dengan tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sesuatu benda, kita pun Allah beri juga pengetahuan kepada kita, tapi pengetahuan yang tak sama dengan pengetahuan ada pada Allah. Cara Allah tahu ini, iaitu inkishaf, meliputi, merakumi. Tahu itu secara jelas, secara nyata. Jelas dan nyata tentang hakikat perkara itu. Hakikat sesuatu perkara Tuhan tahu secara jelas, tanpa tersembunyi walaupun sedikit. Itu dia panggil cara Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Settle. Yang kedua yang kita nak kena tahu tuan-puan, dia dua benda je dalam sifat Allah ni. Kita tahu dua benda. Pertama, kita tahu diri, ciri sifat itu ada pada diri dia. Ada pada diri dia menyebabkan dia berfungsi. Dia tahu. Apabila pengetahuan ada pada diri dia, dia boleh mengetahui secara jelas, secara nyata, tiap-tiap sesuatu perkara. Maksudnya, tiap-tiap hakikat sesuatu perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu, Allah tahu ini adakah merangkumi semua perkara. Apabila kita bincang semua perkara, dia melibatkan 3 perkara saja. Perkara yang wajib pada akal, perkara yang mustahil pada akal, perkara yang harus pada akal. Itu saja perbincangan kita dalam bidang ilmu kalam. Dalam bidang usuluddin ini, dia melibatkan 3 perkara sahaja menggunakan akal kita. Perkara wajib pada akal, mustahil pada akal, perkara harus pada akal. Dia tidak terkeluar daripada kerangka asas ini. Maka kalau kita bincang Allah tahu ni, tahu pula cara dia tahu, kita dah tahu. Dia tahu secara jelas, inkishaf, nyara nyata, tiap-tiap perkara. Maka kita nak tahu apa perkara yang dia cover, apa perkara yang dia boleh tahu. Adakah dia tahu diri dia? Adakah dia tahu ciri yang ada pada diri dia? Dia tahu tak dia sifat qudrah? Dia tahu tak dia sifat pendengar yang ada pada diri dia? Ataupun dia tahu tak dia tidak ada Tuhan? Dia tidak ada anak? Dia tahu tak dia tidak ada isteri? Itu kita kena tahu apa perkara yang Allah Ta'ala tahu. Ini dipanggil apa? Dipanggil fungsi tiap-tiap sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala. Maka sifat ilmu ini tuan-puan, dia berfungsi, dia tahu ke semua perkara. Perkara yang wajib, termasuk perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang harus. Perkara yang harus, 3-3. Apa perkara wajib dia tahu? Perkara wajib mudah sahaja. Contoh dia, perkara wajib ini, satu contoh sahaja. Perkara wajib ni perkara mesti ada. Lain tak mesti ada. Kita tak mesti ada. Kita ni harus saja ada. Yang mesti ada apa dia? Yang panggil wajibul wujud, iaitu diri Allah. Itu akal yang waras dibimbing oleh wahyu Allah Ta'ala memutuskan bahawa diri Allah ini bukan harus, tapi mesti ada. Itu dia panggil contoh perkara wajib pada akal. Apa dia? Mudah ingat. Dia tak banyak. Iaitu adanya diri Allah dan adanya ciri kesempurnaan Allah Ta'ala. Itulah dia mesti ada. Yang lain tak mesti ada. Kita harus saja ada, bukan mesti ada. Maka Allah tahu tak perkara wajib pada akal? Dia tahu. Dia tahu secara jelas, secara nyata, tanpa tersembunyi walaupun sedikit. Hakikat apa dia? Hakikat diri dia. Kita tak tahu hakikat diri Allah Ta'ala. Hakikat. Yang kita tahu ni apa yang belajar ni? Yang kita belajar, ambil tahu berkaitan dengan ciri yang ada pada Allah. Itu pun bukan hakikat.
diciri. Kita tak boleh tahu bagaimana hakikat kudrah yang ada pada Allah. Yang kita tahu ini adalah hukum yang ada pada yang diajar oleh ulama. Hukum saja. Bukan kita tahu diri. Ciri yang nama kudrah, apa hakikat dia, kita tak tahu. Tapi Allah dia tahu hakikat diri dia. Dan hakikat ciri yang ada pada diri dia. Dia tahu. Hakikat sebenar-benarnya kudrah. Sebenar-benarnya sama ataupun pendengar yang ada pada Allah. Penglihat yang ada pada Allah. Hayah yang ada pada Allah. Dia tahu secara jelas hakikat. Dan kedua, dia tahu perkara yang mustahil. Perkara mustahil dia tahu. Tapi di sini bahasa umum saja kita sebut perkara mustahil. Maksud apa dia tahu perkara mustahil? Iaitu perkara istihalah. Bukan dia tahu dia ada anak. Mustahil ni kan benda yang tidak layak pada Allah. Benda yang tak boleh ada pada Allah. Adanya anak, Allah berbilan, Allah dua, Allah tiga, ada isteri, ada anak, itu dipanggil mustahil. Benda yang tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Kerana dia tunggal, dia satu. Dia tidak beranak. Dia tidak ada isteri dia. Benda mustahil. Yang maksud dia tahu benda mustahil ni, iaitu dia tahu tentang hukum istihalah. Yang kata tak. Ketiadaan perkara mustahil pada diri dia, dia tahu. Ketiadaan anak pada diri dia, dia tahu. Kenapa? Kerana benda itu adalah sabit. Benda itu benda yang maklum, benda yang real, yang kata diri dia tidak ada anak, tidak ada isteri. Itu dipanggil perkara yang tidak layak. Dia tahu ketiadaan perkara yang tidak layak pada diri dia. Dalam kitab tuan dia sebut umum saja. Dia sebut Allah Ta'ala tahu perkara mustahil. Maksud mustahil itu perkara istihalah. Bukan perkara mustahil dia tahu dia ada anak. Tidak. Dan dia tahu perkara yang harus pada akal. Mudah. Baik. Terus kita tengok dalil dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan dalil atas ada. Dan dalil yang menunjukkan adanya ilmun, ini sifat ilmun, sifat yang bernama ilmun. Ada di mana? Pada Allah Ta'ala itu. Ini pada zat Allah Ta'ala. Pada zat Allah Ta'ala itu, ialah kita fikir. Ialah tu khabar kepada mubtada. Dan dalil itu dipanggil mubtada. Dan dalil atas ada ilmu. Ini dalil apa? Bukti menggunakan akal kita. Maka dalil ini ada dua. Pertama, dalil yang wajib. Wajib fardu ain. Dia panggil dalil secara ringkas. Itu wajib. Kalau kita tahu bahawa Allah Ta'ala ini ada sifat yang nama dia ilmu. Nama dia pengetahuan. Sehingga dia tahu. Dia boleh mengetahui semua perkara. Perkara yang wajib, perkara yang istihalah dan perkara yang haruh. Tapi mana dalil dia? Tak boleh kemukakan dalil. Apabila tak boleh muka dalil, maknanya orang itu muqallid. Orang itu hanya follow sahaja. Benda yang dia tahu tapi tidak ada bukti. Itu dia panggil muqallid. Muqallid, dia panggil orang yang ikut membuta tuli tanpa ada dalil. Dia tak boleh kemukakan dalil. Orang kata mana kata dalil Allah Ta'ala ada sifat yang nama dia ilmu. Tak tahulah dia kata. Duk belajar macam tu lah. Duk baca-bacanya, duk dengar-dengarnya. Ada Allah Ta'ala sifat ilmu. Tu yang dia boleh tahu tu. Dia boleh tahu kita ni mula bila ada. Dia boleh tahu kita ni ada. Dia nak tanjis bila. Dia plan bila. Dia tanjis bila. Dia praktis bila. Bila pula dia menadankan kita. Semua berada dalam pengetahuan dia. Kita ini plan kita ini semua berada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kerana dia yang plan kita. Daripada kita tidak ada, sehingga dia tanjis kita ada, kemudian
Sepanjang apa yang berlaku pada kita sepanjang 50 tahun dia praktis kita ini juga berada dalam pengetahuan dia. Tapi dalilnya mana yang kata Allah ni ada sifat tahu ni? Maka kita tak tahu. Maka apabila kita tak tahu dia panggil muqallid. Muqallid ini iman yang muqallid ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan haram. Ada imam tetapi haram. Sehinggalah dia kena tahu mana dalil barulah tak haram. Itu qaul mu'tamad. Qaul dhaif kata tidak ada iman orang yang muqallid. Tak boleh selagi tidak ada bukti imam nak hukumkan orang yang ada iman betul-betul mesti dia tahu bukti mana adanya Allah. Ada yang jenis ilmun, ada yang ciri Allah Ta'ala ini ciri ilmun. Mana ada dalil? Dia tak tahu dalil. Maka kata ulama, qaul yang dhaif, bukan saja haram tapi tidak dihukumkan iman. Sebab tu kita kena berusaha cari dalil supaya nak membebaskan daripada haram. Qaul yang mu'tamad haram. Baik, dalil ni ada dua. Yang wajib yang mana? Yang wajib dalil naqli secara ijmal. Itu wajib. Secara ringkas. Apa ringkas ni? Kita kata adanya Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Dalil dia ialah makhluk ni. Adanya kita, adanya alam ni. Tanda adanya Allah Ta'ala yang bersifat dengan ilmu. Dia tahu. Itu saja kita. Tak boleh cerita lebih. Kalau orang tanya lebih, macam mana pula ada kita ni nak kena ada ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala, kita tak boleh detail. Kita tak tahu secara detail. Jawab dia tak haram. Kenapa? Kerana dalil yang kedua dipanggil dalil naqli secara tafsil detail, cara detail. Macam mana Allah ada ilmu yang boleh jadi ada kita? Kalau tak ada ilmu tak boleh jadi kita. Maka itu dipanggil dalil naqli secara tafsil, itu wajib kifai, bukan wajib ard. Bukan wajib fardhu ain. Sebab tu kita tak tahu secara detail pun tak haram atas kita. Asalkan kita tahu dalil ringkas saja. Tapi kalau ringkas pun dia tak tahu, mana dalil ada Allah? Tak tahu dia kata. Semua orang pakat kata ada Allah. Tak boleh, tak lepas. Tapi kalau sepatah dia boleh tahu ada Allah Ta'ala ni, dia kata ada kita ni ada Allah. Lepas. Tak haram atas dia. Itu mudah tuan-tuan. Yang kita nak belajar malam ini dalil secara tafsil wajib kaifai. Tak tahu pun tak haram. Asalkan kita tahu dalil adanya alam ini, adanya kita ni, tanda adanya Allah Ta'ala yang bersifat dengan ilmu. Mana secara detailnya? Kita fikir, ialah kita fikir. Kita fikir tilik kepada makhluk ini. Fikir dan renung. Dia ni bahasa kita hari ni, dia panggil kena guna daya penakkulan ataupun daya analisis dengan akal. Kita kena renung, kita kena fikir. Ni dia panggil teori akal. Macam mana cara kita fikir sehingga keluarnya keputusan Allah Ta'ala mesti ada sifat pengetahuan. Dia tahu. Mana? Ni. Maka apabila maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, pada diri Allah, nescaya adalah ia Allah jahil. Kalaulah Allah Ta'ala ini tak ada ilmu, tidak bersifat dengan ilmu pada diri Allah, tak ada sifat, tak ada ciri yang nama ilmu pada diri Allah, jawab dia Allah Ta'ala itu jahil. Maka apabila jahil, keluar rizak dia, maka apabila jahil ia Allah, tentulah, confirmlah, tidak menghendaki dan tidak menentu. Kalaulah dia jahil, dia tak tahu, tidak ada pengetahuan. Ini andaian. Kalau ini dia akan keluarlah rizal akhir tu, keputusan dia. Sebab tu dia kena buat kalau dulu, andai dulu. Kalaulah Allah Ta'ala ini jahil, apa keluar rizal dia kalau Allah Ta'ala jahil? Maka confirm, tentulah tidak menghendaki
dan tidak menentu. Sudah tentulah Allah Ta'ala ini tidak ada sifat kehendak. Maksudnya dia tidak akan menentu. Dia tidak akan decide suatu perkara. Kenapa? Kerana dia tak tahu. Kerana dia jahil. Macam mana nak jahil ni nak tentu suatu perkara? Macam mana nak boleh decide satu benda kalau dia jahil? Tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Kerana orang yang jahil ni tidak ada sifat pengetahuan pada dia. Tak ada maklumat pada dia. Maka apabila tak ada maklumat, macam mana dia nak menentu? Macam mana dia nak buat keputusan? Dia nak. Kerana sebelum buat keputusan, mesti dia ada pengetahuan. Ini konsep sama dengan makhluk. Sama konsep saja. Bukan sama sudut realiti. Kita pun nak buat keputusan, mesti kita tahu dulu. Mesti ada info dulu. Mesti ada maklumat dulu. Baru kita boleh decide sesuatu benda. Maksudnya, konsep umum makhluk. Ini umum saja. Sebelum kita buat keputusan, kita mesti ada maklumat. Bahasa kita dipanggil mesti tahu. Baru boleh buat keputusan. Kalau kita tak tahu suatu benda, kita tak boleh buat keputusan. Kalau dia buat keputusan pun orang panggil tak kena. Begitu juga Allah. Kalau dia jahil, dia tidak ada maklumat, yang tak tahu, maka dia tidak akan ada, tidak menghendaki dan tidak menentu. Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Dan apabila ia tak mengetahui, kalau dia tak tahu, tentulah tak pandai. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk. Dan iaitu lemah daripada menjadikan makhluk ini batil. Lemah daripada menjadikan makhluk itu batil. Batil ni tak boleh terima. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Itu cara kita fikir. Dalil dia makhluk. Dalil kata Allah kena ada sifat pengetahuan. Kenapa? Dalil mudah dia makhluk. Kenapa pula ada kaitan dengan makhluk? Kerana kalau Allah tidak ada sifat pengetahuan, nescaya dia tidak boleh menentukan. Nak mengadakan suatu benda. Nak ada makhluk ni, nak menentukan ada makhluk. Tak boleh. Kenapa? Kerana dia jahil. Kerana dia tak tahu. Macam mana tak tahu? Jahil. Tiba-tiba boleh menentukan suatu benda. Memang dah menentu suatu benda dengan sifat iradah. Tetapi berada kaitan dengan sifat pengetahuan. Apa yang dia decide, apa yang dia tentukan dengan sifat iradat, perkara yang dia tahu. Dia tak akan tentu perkara yang dia tak tahu. Itu kaitan dengan sifat iradat. Nanti kita kata kok mana pula ada kaitan dengan lahirnya kita, Allah cipta kita bukan dengan sifat kudrah. Kita dah belajar kudrah iradah. Allah tanjis kita ni, dia plan nak tanjis kita dengan sifat iradah. Dia plan nak tanjis kita, plan nak adakan kita dengan sifat apa? Dengan sifat iradah. Macam kita lah malam ni tuan-tuan. Kita buat keputusan malam ni dengan sifat apa? Dengan sifat iradat yang ada dalam diri kita. Kita buat keputusan dulu. Yang kedua disusuli dengan tindakan. Tindakan itu dengan sifat apa? Dengan sifat kudrah. Dia berlain tu. Bukan satu sifat saja, lain. Cuma kita tak perasan. Kita decide apapun keputusan dengan apa dia? Dengan sifat keinginan yang ada dalam diri kita. Dipanggil sifat iradah. Lepas kita decide, benda yang kita nak, kemudian buat. Boleh tak buat? Buat jadi, Allah Ta'ala izin. Bahasa kita dipanggil Allah Ta'ala izin. Maksud apa? Maksud Allah Ta'ala, maksudnya kita buat dengan apa? Dengan sifat kudrah.
Allah Ta'ala tu pun konsep yang sama. Konsep sahaja. Bukan semua tu sama. Bukan. Konsep sahaja sama. Allah Ta'ala juga sama. Dia menentukan suatu benda, dia decide suatu benda dengan sifat apa? Iradah. Di suatu benda yang dia decide tu dia tahu dah. Berada dalam pengetahuan dia. Bukan dia decide satu benda, dia nak buat ijab, dia nak plan nak buat kita. Dia tak tahu. Maka mustahil. Dia tahu perkara yang dia plan. Dan dia tahu perkara yang dia tanjis. Malam ni dia praktis kita tumpah. Malam ni dia praktis kita sama. Ya, sama dengan apa yang dia plan. Dia panggil bersamaan dengan apa yang dia tentu. Dengan sifat iradah. Bila? Di azali dia tentu kita. Maka malam ni dia panggil tanjis. Dia tanjis kita. Dia tahu tak? Dia tahu. Berada di dalam pengetahuan dia. Itu kaitan di antara benda yang dia rancang, benda yang dia tanjis, semuanya berada dalam pengetahuan dia. Tu. Kerana makhluk ini sudah ada. Kalau kita kata dan kita fikir Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala ini tidak ada sifat ilmu, maka dia jahil. Apabila Allah Ta'ala jahil, tentulah dia tak boleh menentukan suatu benda. Dia tidak menghendaki dan tidak menentukan. Kenapa? Kerana jahil itu tak mengetahui. Apabila tak mengetahui, tentulah tak pandai. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah. Dah tak pandai, tak tahu, lemah. Lemah apa? Lemah daripada menjadikan kita, menjadikan makhluk. Dan lemah daripada menjadikan makhluk boleh terima tak? Tak boleh terima. Kenapa? Kerana makhluk tu ada. Kita ni ada ni. Tak boleh terima nak kata Allah Ta'ala tidak ada sifat pengetahuan. Apabila tak boleh terima nak kata Allah Ta'ala jahil, nak kata Allah Ta'ala tak ada sifat pengetahuan, maka lahirlah. Kat situ dia panggil rizak. Lahirlah apa? Lahirlah mesti Allah Ta'ala ada sifat yang nama ilmu. Tu lahir mesti. Mesti tu, kalau bahasa akademik dia panggil apa? Dia panggil wajib pada akal. Allah bersifat dengan ilmu. Jadi cara kita belajar teori hukum akal tuan, untuk tahu cara menhukumkan, nak tahu cara rizak dia tu. Rizak dia apa? Keputusan keluarnya mesti Allah mempunyai sifat yang nama dia ilmu. Kenapa? Tu cara kita fikir tadi. Kalau Allah tak ada sifat ilmu, dia jahil. Kalau dia jahil, bermakna dia lemah dah? Lemah. Kalau lemah, boleh ada tak makhluk? Tak boleh ada makhluk. Sedangkan makhluk tu ada tak? Ya, makhluk ada. Tu lahir keputusan. Maknanya, kalau makhluk tu ada depan mata, maknanya mesti. Tu lahir mesti. Dia panggil mesti ada Allah Ta'ala. Mesti ada Allah Ta'ala. Mesti adanya sifat Allah Ta'ala yang bernama ilmu. Lagi mesti tak nak memperkuatkan, nak menzahirkan makna ada ilmu, mesti ada. Kena cover ataupun combine dengan mesti Allah Ta'ala tak bersifat dengan jahil. Apabila combine dua tu, tidak ada andaian lagi untuk kita nak kata mungkin, kemungkinan akan datang Allah boleh jadi jahil. Tak, sampai bila-bila Allah tak jahil. Kenapa? Kerana tak jahil itu sifat dia. Dia tak boleh jahil. Itu lahirlah mesti tak jahil. Mesti tak jahil menzahirkan makna apa? Makna mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, dengan tahu. Tu habis. Settle satu. Kalau begitu ni dia panggil kesimpulan. Nak kesimpulan ni, conclusion ni untuk apa? Untuk mentahqiq, lebih confident lagi pegangan dan hati kita. Sebab
benda yang kita duk fikir ni tuan-puan, untuk kita simpul dalam hati kita. Ataupun untuk apa? Untuk kita pegang dalam hati kita. Untuk kita percaya dalam hati kita berkaitan dengan ciri ketuhanan. Ini kesimpulan dia. Kalau begitu, kejap. Kalau begitu ni sebagaimana kita fikir tadi. Sebagaimana teori fikir. Dengan akal tadi, lahirlah rizab itu. Tu. Sebagaimana kita fikir sehingga mengeluarkan rizab, mesti ada sifat Allah Ta'ala yang bernama ilmu. Mesti tidak Allah Ta'ala jahil itu. Tu. Kejap di hati kita. Kejap ni makna kemas. Jazam. Tak berganjak. Tu kemah. Bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmun. Ini kena kemah pegangan kita. Apa dia kemah? Mesti ada Allah bersifat ilmu. Tu. Bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat yang bernama ilmun. Ianya Allah Ta'ala tu tidak jahil. Tengok dia tutup. Bahasa umum. Yang bahasa detail kita kata apa? Mesti ada Allah sifat yang bernama ilmu dan mesti tidak jahil. Habis. Dua tu je kita nak pegang. Tapi benda kita pegang nampak ringkas, tapi detail kita dah faham. Jadi sebab itulah cara kita faham secara detail permulaan dan akhirnya kesimpulan kita faham secara ringkas. Yang pegangnya ringkas. Mesti ada Allah yang bernama, mesti ada pada diri Allah sifat berpengetahuan dan mesti tidak jahil. Sampai bila-bila Allah tak jahil, dia tahu. Itulah tu pegangan yang kejap tu. Pegangan yang kejap. Itulah pengakuan yang sebenar. Yang muwafakat, yang selari. Ia pegangan, pengakuan kita dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini dalil Allah sebut dia tu ada sifat ilmu. Dia sebut dalam Quran. Tapi kita tak tahu pun tak apalah. Sebab ini bukan wajib fardu ain. Ini wajib kifai saja. Yang wajib fardu ain dalil kemukakan bukti, iaitu bukti secara ringkas. Ada Allah, mana bukti dia? Bukti dia ada kita. Tu sahaja. Jadi pengakuan yang sebenar. Pengakuan ni panggil iman ni. Pengakuan yang sebenar ni dipanggil iman yang sebenar. Jadi kita duk kata iman yang sebenar. Akidah yang sebenar. Ini pengakuan. Kenapa? Kerana iman itu merujuk kepada benda yang kita percaya. Akidah itu merujuk kepada pegangan kita. Iqrar kita. Iqrar itu apa? Pengakuan kita. Apa dia pengakuan? Benda yang kita mengaku. Apa benda itu? Salah satu bendanya ialah ciri yang bernama ilmu. Itu benda. Banyak benda? Ya. Kena mengaku banyak benda. Berapa banyak? Yang at least sekurang-kurang 13 benda. Tak boleh satu saja. Semata-mata adanya Allah Ta'ala. Satu tu saja kita pandai mengaku. Maka tak sempurna iman. Tak boleh dipanggil iman. Kenapa? Nak sempurna iman, mesti terbentuk, orang panggil pengakuan itu sempurna. Sekurang-kurangnya ialah 13 ciri. Ciri kesempurnaan. Walaupun tak sampai 20. Itu baru ciri ketuhanan. Ciri kenabian, ada 4 lagi. Kita tak bincang. Dia kena cukup 6. Dia panggil 6 rukun. Ataupun kita panggil 6 teras dalam sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan kita kepada Tuhan mesti terbentuk 6 pilar ataupun 6 teras. Tak sempurna 6, tak sempurna iman kita. Tak boleh nak dipanggil iman. Ini kita fokus pilar yang pertama baru. Teras yang pertama. Teras pertama pun dia ada pecah pula kepada 13 ciri.
Baik, itu dipanggil pengakuan. Pengakuan yang sebenar berbetulan ataupun selari ia pengakuan kita dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Seperti firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala tu. Alam tara anna Allah tu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Mujadalah ayat 7. Artinya, adakah tidak nampak? Nampak ni dipanggil nampak di hati, bukan nampak zahir. Ini dipanggil pegangan kita, iman kita. Nampak di hati. Faham. Tu kepahaman kita. Faham tu dia kita selalu sebut flow dia tuan-tuan. Cara nak beriman, flow yang terakhir ini, flow yang pertamanya berusaha mencari maklumat. Tu yang pertama. Yang kedua, kita dah cari maklumat tentang ciri ketuhanan. Yang kedua, kita guna akal kita untuk analisis maklumat tadi. Sehingga faham. Analisis, cuba renun, fikir. Barulah yang ketiga, faham. Faham dah apa yang kita renun, apa yang kita fikir, apa yang kita belajar. Faham. Maka flow yang terakhirnya ialah nama dia akidah. Yang terakhirnya apa? Pegang apa yang kita faham. Percaya apa yang kita faham. Itu dia punya susunan. Sehingga lahirnya akidah. Dia ada flow dia. Tak boleh skip flow ini. Skip menyebabkan tak sempurna. Kadang-kadang orang skip yang pertama. Dia cuba faham. Nak faham apa? Dia tak cari info. Macam mana dia cuba nak faham? Cuba nak renung. Sedangkan memahami benda yang dia cuba nak faham ini, mesti ada benda. Benda itu apa? Benda itulah yang kita panggil, refer kepada spesifiknya ciri-ciri ketuhanan. Apabila dia dah faham, maka nak dinamakan akidah. Nak nama akidah ini, benda dia faham, benda yang dia nampak. Di sini dia buat alam tara ni, maksudnya adakah kamu tengok? Maksudnya adakah kamu faham? Tengok di sini dengan maksud faham di hati kita. Adakah kamu faham apa yang kamu fikir itu? Apa yang kamu belajar itu? Kita faham dan kita kena pegang apa yang kita faham. Kita kena percaya apa kita faham. Maka itulah dipanggil iman. Adakah tidak nampak? Yang ini adakah tidak memahami? Engkau akan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui ia Allah. Kamu faham tak kata Allah ni ada sifat yang nama dia ilmu? Tu mengetahui tu. Mengetahui apa? Ma fis samawati wa ma fil ard. Akan barang, akan perkara yang ada di dalam langit dan barang dan perkara yang ada barang itu di dalam bumi ini. Apa saja perkara yang ada di langit dan apa saja perkara yang ada di bumi. Hingga akhir ayat. Dan ini tatmim al-ayah. Tatmim al-ayah ni maknanya sempurnakan ayat yang ketujuh daripada surah Mujadalah. Jadi dia kata kunci yang kita nak bahas di sini ialah sifat Allah Ta'ala yang bernama ilmu, membolehkan Allah ni mengetahui segala perkara yang ada di langit, segala perkara ada di bumi. Segala itu merangkumi apa? Perkara wajib, perkara mustahil dan perkara harus yang ada di bumi dan ada di langit. Maka nyata ni maka terang dan jelaslah daripada firman itu. Nyata ni bagi orang yang fahamlah. Bukan nyata semua orang dah. Tak faham tak nyatalah. Ni menyata di sini bagi orang yang faham. Maka nyatalah, yakni teramlah daripada firman itu bahawa ada. Sebab itu dalam ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, dia kena faham. Dia tak boleh follow apa yang guru cakap. Guru ni just guide saja, bagi panduan saja. Panduan begini, cara fikirnya begini. Nak nampak tak nampak kita sendiri. Nampak tak faham tak Allah Ta'ala ada sifat yang nama dia kidan. Kidan ni apa? Kidan ni nama, tak makna dia. Makna dia tak mula tau. Tak boleh faham macam mana Allah tak mula ni. Dia duk nampak dia mula. Tu payah nak faham. Selagi dia tak faham, tak sempurna imam, tak nyata. Tak teram lagi. Tak nyata lagi. Tak faham lagi dalam hati dia. Kena faham. Yang kata qidam Allah Ta'ala, Allah sebut huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awal, dialah awal, bukan makna dia mula-mula. Ada orang faham dialah yang mula-mula jadi. Makhluk lain jadi selepas jadinya Allah Ta'ala.
Mana dalil? Wal awwal. Dia faham secara akal dia. Atau bahaya faham sendiri. Dia kata mula orang tanya dia, mana makhluk yang mula-mula jadi? Dia kata makhluk yang pertama jadi selepas jadinya Allah Ta'ala, ialah yang nama dia adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak betul dah? Tak betulnya dia kata jadi selepas jadinya Allah. Jadi makhluk pertama Allah Ta'ala lah. Bahaya. Mana dalil orang kata je Allah Ta'ala jadi dulu? Wal awal. Dia jadi dulu. Wal akhir. Dan dialah last sekali. Boleh kalau tanya lebih, last sekali sedia Allah Ta'ala. Allah hak mati akhir. Hak mati juga Allah pun. Dia yang tak mati. Pelik. Kita kekal dalam syurga. Lah siapa dia? Allah Ta'ala. Dia kekal pula. Tak nak mati dia. Dia kata kita ni kekal dalam syurga, tak mati sampai bila-bila tak mati, duduk dalam syurga. Kalau duduk dalam neraka sampai bila-bila, duduk dalam neraka, tak mati-mati, duduk dalam neraka sampai bila-bila. Dia faham pula betul. Awal ini maknanya tak mula. Tidak ada permulaan bagi adanya diri Allah. Tak boleh tanya bila. Kerana persoalan mata bila itu tidak relate dengan diri Allah. Tak boleh ditanya. Kenapa? Kerana Allah tidak ada mula. Lepas tu tak boleh tanya bila ada Allah. Pening, itulah pening. Dia kena benda yang benda yang tak boleh fikir dengan akal kita. Bilanya ada Allah, tak boleh tanya. Kerana Allah ada, tidak ada mula. Kan pelik tu. Kenapa nampak pelik tu? Pelik ni sebuah kita lah, sebab kita ada mula. Kerana tak sama dengan kita. Tu. Jadi dia faham tak? Faham. Settle lah. Itu yang kata maka nyatalah. Maka teramlah apa yang dia faham. Tu. Nyatalah daripada firman ini. Ini refer firman ni lah. Maksudnya ilmu lah. Tapi contohnya bukan ilmu saja. Kena nyata dalam hati kita, dalam minda kita setiap ciri. Nyata tak qidam? Nyata. Nyata tak baqa? Nyata. Apa yang nyata? Kita faham kata Allah Ta'ala, ciri dia tidak ada mula, ciri dia tidak ada akhir, tidak ada permulaan bagi adanya dia, dan tidak ada penakhiran bagi adanya Allah. Faham tak? Faham. Itu saja. Faham ringkas saja yang wajib. Maka nyatalah daripada firman itu, apa? Bahawa ada pada Allah. Ini yang kena nyata ni, kena faham ni. Bahawa tu. Bahawa ada pada Allah. Yang ni ada pada zat yang bernama Allah. Itu dia panggil dia panggil takdir yang hazah. Ada pada Allah ini bukan ada pada nama. Itu ringkas saja, kena takdirlah. Ada pada diri Allah, ada pada zat Allah. Ada pada zat yang bernama Allah. Itu dia kena takdir yang full. Tu. Tapi bahasa kitab biasalah dia guna bahasa ringkas. Ada pada zat yang bernama Allah tu sifat dia Ta'ala. Wahabi marah ni tuan-tuan. Duk boh sifat Ta'ala ni. Allah Ta'ala. Kalau orang tanya, kena pandai tanya. Kena pandai jawab. Argument. Ada orang tanya kita, kenapa Allah Ta'ala ni selepas Allah ada Ta'ala? Selepas Allah ada Ta'ala. Mana satu namanya? Ta'ala ke Allah? Allah tu nama. Ta'ala bukan nama dia. Ta'ala tu apa? Ta'ala tu ciri dia, sifat. Kita tambah tu bukan nama. Nama dia pendek saja. Dia tak ada nama full. Allah itu nama dia. Ismun al-wajibu. Ta'ala tu ciri. Allah yang mempunyai Ta'ala. Yang tinggi pangkat dia. Bukan tinggi bukan tinggi zat dia. Tidak. Tinggi pangkat. Tinggi dia punya, aku panggil status dia. Ta'ala tu tinggi. Yang tinggi apa? Bukan tinggi diri. Bukan. Tinggi pangkat. Kedudukan. Tinggi martabat dia. Ada pada Allah Ta'ala itu sifat ilmu. Sifat yang bernama ilmu. Ianya apa tu? Ta'ala Allah tu. Ianya Allah Ta'ala itu tidak jahil. Tidak jahil ni istihalah. Kena combine. Wallahu a'lam. Jahil tu mustahil. Tidak tu istihalah. Tak jahil dia panggil. Tak jahil tu ciri dia. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-10.
Hayah artinya hidup. Hidup. Wal hayyul qayyum. Nanti kita akan belajar akan datang. Yang kata hidup tu macam mana? Adakah hidup dengan alat ataupun hidup dengan sifat dia? Wallahu a'lam. Ada 10 lagi berbaki. Terah yang pertama ini, pilar yang pertama, barulah kita ke seterusnya. Pilar lain dia mudah saja. Sistem kepercayaan dia terbentuk di atas 6 teras. Terah yang pertama saja di detail. Terah yang kedua detail sedikit daripada terah yang pertama. Kita masuk terah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dia simple saja. Dia lama ni tuan-tuan, hanya teras yang pertama, rukun yang pertama. Terah ni mana rukun yang pertama. Jadi selepas habis 20 ciri, kita masuk ciri kenabian ada 9. Lepas tu beriman kepada kitab mudah, beriman kepada hari akhirat mudah, beriman kepada qada dan qadar. Itu ada sedikit huraian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.